Okey, tadi kita dah bercakap tentang Hari Populasi Sedunia, juga kita menyentuh tentang aspek perumahan di Malaysia ini. Banyak usaha dilaksanakan di peringkat pembinaan perumahan, salah satunya oleh SPNB sendiri. Saya membawakan Datuk Haslin Isnin, Ketua Pegawai Eksekutif SPNB bersama dengan kami pada pagi ini. Assalamualaikum Datuk, terima kasih kerana bersama dengan Niaga Awani. SPNB. Baik. Matlamat SPNB ini jelas kita lihat penubuhannya, tapi saya terus saja kepada peranan SPNB ini dalam agenda perumahan negara sekarang ini, agenda perumahan Malaysia Madani mungkin untuk kita melihat bergerak ke hadapan. Kerana banyak isu perumahan ini yang satu belum diselesaikan dari segi kecukupan rumah tersebut, saiz, harga rumah sebagai contoh, dan tahap mampu milik perumahan. Ini semua isu yang open secret lah, semua orang tahu kan. SPNB dengan peranannya, dengan mandatnya, bagaimana ini diselesaikan melalui projek Rumah Mesra Rakyat juga. SPNB ini ditubuhkan pada tahun 1997 oleh coincidentally Prime Minister Malaysia sekarang lah, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Matlamat utama kami adalah untuk membina rumah di kawasan luar bandar khusus untuk golongan B40. Ada dua program kami yang terutamanya lah Rumah Mesra Rakyat, di mana harga kosnya lah RM75,000 melibatkan subsidi sebanyak RM20,000 kepada penerima di seluruh negara, dan kediaman SPNB ialah antara elemen rumah kami yang kami mahu bina di bawah harga average RM300,000 ke bawah lah. Seperti yang kata-kata tadi, memang kita punya matlamat untuk membanyakkan lagi pembinaan rumah di golongan B40 ni lah. Kawasan lah. Sudah pasti ini orang melihat kat mana dibinanya rumah seluruh negara, di seluruh negara, 13 negeri, termasuk Sabah Sarawak obviously. As long as dia ada rumah tanah sendiri, kita akan datang membina untuk mereka. Okey, itu realitinya. Tahun ini kalau kita melihat kepada, saya nak bercakap tentang Rumah Mesra Rakyat ini, kalau program ini, dan juga tadi sedikit Datuk telah terangkan, tapi bagaimana juga melihat kepada jumlah subsidi yang diperuntukkan tahun ini oleh kerajaan, dan bagaimanakah RMR ini bergerak ke hadapan, khususnya dalam keadaan mencabar pada ketika ini mungkin Datuk. Pada tahun ini kita diperuntukkan sebanyak 358 juta oleh kerajaan untuk membina 4,250 unit rumah mesra rakyat di seluruh negara. Pencapaian terkini saya rasa untuk penyiapan di seluruh negara bulan akhir tahun ini kita akan mencapai matlamat tersebutlah. Dari segi pencapaian keseluruhannya untuk rumah RMK 12 kita disasarkan menyiapkan 15,000 selama 5 tahun daripada tahun 2021 sehingga 2025. Tapi sepanjang 3 tahun terdahulu ini, daripada tahun 21 hingga 2023, kita sudah berjaya menyiapkan 15,445 unit rumah. Ahead of schedule by 2 years. So we are on track lah basically. Ahead of schedule in fact in term of kita punya pencapaian. Dari segi kos pembinaannya memang ada tertekan sikit sebab kenaikan harga, namun government in 2022 telah menyelaraskan keseluruhan rumah mesra rakyat supaya dibina dalam 750 kaki persegi untuk menyelaraskan impak kepada kos kenaikan harga binaan lah. Dari segi itu kita menangani isu-isu semasa yang masa tersebut. Dari sudut sosial, jumlah keluasan itu adalah bersesuaian dengan tiga bilik tidur dan dua bilik air, jadi sesuai. Memang comfortable lah, livable orang cakap. Tadi Datuk menyentuh bahawa ini adalah 2 tahun lebih awal siapnya. Ini adalah RMK ke-12 lah. RMK 12. Untuk RMK 12 kita dah 15,445. Targetnya selama 5 tahun ni 15,000. Tapi kita dah melangkau atau melebihi sedikit dari sasaran, which is good lah. Tapi kalau sampai 2025 ni akan mungkin akan diteruskan juga. Dengan saya dengar juga ada mungkin government akan memperuntukkan lebih banyak lagi peruntukan kami, because capacity untuk membina itu memang ada lah. Kami ada about 5,000 kontraktor yang berdaftar dengan SPNB seluruh Malaysia, melibatkan all throughout the country lah. Ini bukan saja projek memberikan ataupun pembinaan yang memberikan perumahan kepada rakyat, tetapi juga kita melihat dan juga menilai impak ekonomi. Kalau satu projek itu kita lihat halo effect dia lah, keliling, kan, sebagai contoh. Bagaimana untuk projek RMR ini
dari sudut kaca pandang impak ekonomi sebagai contoh. Kerana ada kalanya orang melihat kawasan ini, mungkin kalau dah murah macam ini mungkin kawasan luar bandar, mungkin orang fikir macam tu lah kan. Macam mana impak ekonomi kalau kita melihat? Kalau kita lihat dari segi multiplier effect untuk pembinaan, untuk rumah mesra rakyat ni sekurang-kurangnya kita ada tiga atau empat. Dari segi penerima, kadar bayaran yang sangat berpatutan, which is about RM300 sebulan kepada pihak SPNB dengan subsidi RM20,000, ini akan meningkatkan dia punya disposable income. Daripada menyewa mungkin di luar bandar tu RM500, now you bayar RM300 saja, you memiliki rumah sendiri di atas tanah sendiri kan. Itu salah satu multiplier effect dia. Dari segi pembinaan, seperti saya katakan tadi, melibatkan 5,000 kontraktor seluruh negara. Dari situ jana ekonomi setempat lah untuk di kawasan bandar ni kan. And then ketiga, at least daripada segi pembinaan juga ialah harga-harga borong daripada hardware store ini juga tu menggalakkan jadi domestic economy in that region, I would think. Yeah. Kalau bercakap tentang ini adalah sasaran kepada golongan B40. Ya. Sepanjang penubuhan SPNB ini, bagaimana ini menyelesaikan isu pemilikan perumahan golongan ini dan juga pada masa sama mungkin juga dalam satu sisi kemiskinan tegar atau kemiskinan di Malaysia ini mengangkat darjat mereka dan juga kedudukan mereka melepasi sedikit garisan yang kita tetapkan kan. Yeah. Kalau boleh ceritakan perjalanan SPNB sejak ditubuhkan itu, bagaimana ini membantu? SPNB ini dah 26 tahun, 26 years this year, 1997 to date. Kepada penyumbang kepada overall rumah rakyat ini, kami telah membina sebanyak 62,000. 62,000 untuk tahun ini, termasuk tahun inilah rumah rakyat di seluruh negara. Ini menyumbang quite a lot for me in term of untuk pembinaan rumah untuk golongan B40 ini. Dari segi kediaman, kita juga menyumbang saya rasa lebih dari 10,000 unit rumah sepanjang 26 tahun ini. Dan if you calculate that about 50. Untuk tahun ini saja RMK12 kita menyumbang about 4% of total overall 500,000 home yang disasarkan oleh kerajaan untuk pembina rumah mampu milik ini. Dari segi situlah saya lihat penyumbangan kami. Walaupun tak banyak, mungkin about 4% is quite significant juga lah. Bergerak ke hadapan mungkin strategi yang disusun oleh SPNB. Kita tahu ini adalah mandatnya, tetapi mungkin perubahan yang ingin disuntik, strategi baru yang ingin disuntik dalam SPNB apa yang ada in the plate ini? Untuk memastikan kita continuously improve on our product. For example, untuk tahun 2021, bermula tahun 2021, kami telah mengadakan 6 pilihan untuk rumah mesra rakyat. Kalau dulu cuma satu. We believe that the rakyat deserve what they deserve. That means you should live in the house that they want. Instead of what I think or we think they should be living in. Jadi kita membaiki dari segi luar dan juga mungkin di dalaman juga. Daripada dulu mungkin sejenis saja ada 6 jenis. Mungkin dalaman juga untuk flexibility daripada segi mungkin dulu 2 bilik air, 2 bilik tidur, sekarang jadi 3 bilik air, 2 bilik tidur, atau mungkin you boleh adjust according to your needs. Kan? And then flexibility yang paling penting ialah kerana yang menerima ni tidak perlu lagi mencari pinjaman daripada badan-badan financial dari luar. Mereka boleh meminjam terus dari kami dengan bayaran RM300, tidak dikenakan interest dan juga selama average 15 ke 25 tahun. Jadi betul-betul saya rasa membantu sangatlah kepada golongan B40 ini untuk meningkatkan taraf hidup mereka lah. Ini sangat menarik sebab tadi Datuk sentuhkan bahawa perubahan ini ada jenis-jenis rumah yang boleh dipilih selepas ini. Sebelum ini kita pernah berbincang pasal ataupun di Astrawani pernah berbincang tentang projek perumahan rakyat. Kalau kita melihat projek perumahan rakyat ni, kalau kita bercakap projek perumahan rakyat je, orang fikirkan bahawa kena simple saja projek ni. Tidak. Tapi SPNB bagaimana untuk melihat membina gaya hidup golongan ini? Livable. Conducive to live in. And also maybe appreciate in price. Because saya rasa kita tak perlulah membuat segmentasi dia orang ni untuk rumah yang kalau B40 golongan ni rumah kena ini type-nya, bukan. Jadi kita give them flexibility so they can be proud of actually going back to their home and call it a home for themselves. Sekarang ini limitation pendapatan adalah RM5,000 ke bawah. Betul. Pada pandangan Datuk sendiri ataupun melihat bergerak ke hadapan, adakah ini akan ditingkatkan lagi atau bagaimana?
Kita dulu had limit untuk kelayakan rumah masyarakat rakyat ni 3,000 tapi pada tahun lepas in Januari government atau kerajaan telah menaikkan taraf kelayakan kepada 5,000. Ini membantu lebih kurang 62% penduduk-penduduk luar bandar untuk mendaftar atau memohon rumah masyarakat rakyat ini kepada pihak SPNB. Ini menambah baik lagi peluang mereka untuk dapatkan rumah-rumah yang mereka ingini daripada kami lah. Dengan subsidi 20,000 kan. It's a very good program, I think. Ini kalau tadi Datuk sentuhkan tentang siapa yang ada tanah tu lebih mudah apa semua kan. Kalau yang B40 yang yalah kebanyakannya mungkin yang belum ada tanah macam mana bagi SPNB sendiri macam mana melihat pada segmen ini? Kita 75,000 ni kos pembinaan tidak termasuk kos tanah. Jadi untuk kelayakan rumah masyarakat rakyat ni mereka perlu memiliki tanah sendiri yang minimum keluasannya cuma 3,900 kaki persegi untuk menerima rumah 750 kaki persegi lah. Itu saya kira kelayakannya sangat mudah. Cuma rakyat Malaysia 18 tahun ke atas, pendapatan isi rumah 5,000 ke bawah, memiliki tanah sendiri, dia seluruh Malaysia. Tidak mengira, tidak ada peruntukan dari segi kuota, dari segi perkaman. Untuk seluruh rakyat Malaysia, tidak ada Malaysia barrier. Tapi Datuk, isu perumahan ini kadang-kadang bukan B40 je terasa. M40 ni pun ramai tak memiliki rumah lagi. Yalah, tapi mungkin yang mereka mahukan adalah rumah yang cukup untuk mereka didiami, selesa, untuk membina keluarga kecil mereka pada peringkat permulaan mungkin. Adakah ini juga dilihat oleh SPNB sendiri? Kami selektif. Kita pun ada inventory of land yang kita masih pegang. Sekiranya feasible atau berdaya huni, feasible economically, kita akan roll out this plan. Dan kita punya komitmen kami punya komitmen di SPM ini untuk memastikan rumah-rumah kami itu mampu dimiliki, bukan saja mampu ditengok, mampu dimiliki, berharga sekitar 300,000 ke bawah secara puratanya. Dalam aspek tadi pinjaman yang Datuk sebutkan tadi tanpa faedah pada RM300, I'm sure ada variety ni lah kan. Bagaimana ini dilaksanakan oleh SPNB kerana kita melihat bahawa aspek pinjaman ini menjadi masalah kerana ramai tidak berkemampuan kan. Bagaimana ini digerakkan oleh SPNB sendiri untuk memberikan dan juga kapasiti kewangan SPNB sendiri untuk memberikan. Peruntukan untuk rumah masyarakat ini disalurkan oleh Kementerian Finance, Finance Minister MOF kepada kami melalui APU dan dikawal oleh KPKT, Kementerian Kesejahteraan Perumahan dan Tempatan. Dari segi peruntukan kami itu adalah secara allocation from budget. Every year we get allocation from budget untuk membina rumah masyarakat rakyat sepenuhnya. Jadi dari segi situ elemen-elemen pinjaman itu memang kita yang memberi pinjaman kepada mereka. Sebenarnya kita tahu golongan B40 ini kalau pergi di luar sana mungkin agak difficult untuk mereka meminjam. Jadi kita yang mengambil tanggungjawab untuk memastikan mereka ini boleh memiliki rumah mereka lah. Itu bagaimana untuk kita melihat realitinya dan juga apa harapannya kerana kita fahamlah kalau siapa yang membuat di rumah di tanah sendiri itu ialah itu memang pemilikan mereka, tapi kalau untuk orang ramai yang membuat untuk projek SPNB yang lain sebagai contoh, bagaimana untuk kita melihat graduasi kerana projek perumahan rakyat ada sistem graduasinya yang harus mereka pindah sekiranya mereka mencapai bracket pendapatan yang lain contohnya. Tapi ini tak banyak berlaku lah. Jadinya ini antara kelemahan yang mungkin perlu ditambah baik di peringkat perumahan rakyat. Bagi SPNB bagaimana memastikan bahawa ini bergerak? Mungkin ini bukan tanggungjawab SPNB sepenuhnya, tapi di peringkat SPNB memulakan tanggungjawab itu memastikan bahawa ini bersesuaian dengan mandat dan juga sasaran golongan yang ingin diselesaikan masalahnya. Untuk kami isu yang terlibat itu bukan dalam kategori kami lah, because kami membina rumah yang dimiliki oleh penerima sendiri dan pembayarannya. Dari segi kita semula capital itu kita memastikan mereka membayar semula kepada kami supaya lebih banyak lagi rumah kami bina lah. Untuk what we call is about transit home ni, about 5 tahun tu untuk itu enforcement punya isu. Very difficult for me to comment that one because kita sebagai agent untuk membina saja kan. Jadi mungkin untuk saya komen tu kat Okey. Last but not least, sebelum kita menutup show kita ni, harapan sendiri untuk moving forward bagi bukan saja SPNB lah, bagi sektor perumahan secara keseluruhan, khususnya untuk segmen perumahan rakyat ini dan juga rakyat juga yang menonton pada ketika ini yang masih belum tahu, yang baru tahu kewujudan SPNB dan sebagainya. Untuk rumah rakyat ini saya mengalu-alukanlah kepada semua rakyat Malaysia untuk memohon di seluruh negara kerana ini program yang sangat baik pada pandangan kami untuk mereka memiliki rumah di tanah sendiri. Sangat mudah untuk memohon.
Kelaikannya sangat simple, and then dengan subsidi yang agak lumayan, dan pembayaran saya rasa yang sangat-sangat munasabah lah, RM300 sebulan saja di seluruh Malaysia kan. Dari segi harapan kami untuk terus membina lebih banyak lagi untuk membantu kerajaan mencapai matlamat untuk membina rumah-rumah mampu milik di seluruh negara. Saya juga menggalakkan sekiranya ada kerjasama daripada state, daripada negeri-negeri di seluruh Malaysia untuk bersama-sama kami untuk menjayakan rancangan dari kerajaan ini lah. Kerana meletakkan rakyat itulah keutamaan. Itu paling penting sekali menyelesaikan isu dan juga cabaran yang dihadapi rakyat, khususnya golongan B40. M40 juga diberikan perhatian untuk SPNB. Terima kasih Datuk Haslin Singh kerana bersama dengan kami, Ketua Pegawai Eksekutif SPNB. Itu menutup Niaga Awani. Kami akan rangkumkan di laman web kami astroawani.com untuk jam ini, dan saya Najib Arif. Selamat Hari Populasi Sedunia. Assalamualaikum, salam hormat.